الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا وذوي الحقوق علينا على نية أن الله نور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين على هذه النية وعلى كل نية صالحة. شيء لله تعالى. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Insya-Allah malam ni kita masuk tajuk baru, muka surat yang kedua. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Dan sembahyang dia nak masuk dah. Tujuan asal kitab ni pun memang dia nak cara buat semaya lah. Semaya ni sembahyang terjemahan daripada solah dalam bahasa Arab. Jaga-jagalah kalau Kelantan sama teluh, kecek. Kalau solat juga kata ile dia mau kecek solat. Tapi sebenarnya molek kita sebut solat. Syarak sebut dia kata solat. Dalam bahasa Arab bila disebut solat, salah satu makna as-solah dalam bahasa Arab ialah ad-du'a. Cuma bila kita lagi daripada konteks bahasa Arab tu sendiri, kerana semaya tu sendiri adalah doa kita daripada hamba kepada comel, iaitu semaya. Bila disebut solah di dalam nas nasyar, Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tahrir dia, dan diikuti oleh ulama-ulama Syafi'iyah yang lain selepas tu, perkataan dan juga perbuatan semaya ni aqwal dan juga beberapa perbuatan. Muftatahatun bitakbir, yang dimulakan dengan takbir, wa muhtata, kita ucapkan takbir, akhir sekali dengan kita ucap salam. Cuma dalam kitab Taqriratus Sadidah bagi Al-Habib Hasan Al-Kaf, seorang ulama Yaman, anak dia tambah untuk melengkapkan lagi takrifan bagi sembahyang. Dia kata ghaliban, secara ghalibnya semaya ni adanya perkataan dan juga perbuatan. Memang start dia dengan takbir. Di sini kita bahas dalam bab Bismillahirrahmanirrahim. Adakah sunat kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Jawabnya tak sunat. Sebab apa? Awal benda ibadat tu sendiri takbir. Walhal kita
awal perbuatan, awal-awal ibadat yang kita nak. Itu pun yang mana dituntut untuk baca bismillah bila ibadat tadi. Ada pun semaya, permulaan dia tu dengan takbir dah. Maka jangan kita mula tidak sunat. Maknanya tak dapat pahala lebih kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Hak ni golik lah. Orang bismillah dulu baru semaya. Tidak begitu. Adapun ta'awuz itu tak ada masalah lah, sebab kita nak elok diri kita daripada Rahim tidak dituntut pada awal sembahyang. Bila baca bismillahnya? Pada awal Fatihah. Situ baru baca bismillah. Mana ibadat yang lain yang ada awal bagi ibadat tersebut. Contoh khutbah. Kita naik khutbah Jumaat jadi tok khatib. Duk lagi. Gapo mula-mula lepas gazal tu biasa tok khatib baca apa mula-mula? Alhamdulillah. Dia puji Tuhan dulu. Khutbah dimulai dengan hamdalah, puji-pujian kepada Allah. Tiba-tiba tok khatib pergi baca bismillahirrahmanirrahim. Itu. Nampak pula jahil. Nampak pula kita tak mandang. Sebab mula khutbah ialah dengan hamdalah. Salam. Kau ada bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Jadi kita bahas nanti ni lah, ataupun kita sininya bak semaya. Abi Hasan Al-Kahf dalam kitab dia Takriratus Sajidah, dia kata disudahi dengan salam secara ghalibnya. Itu adalah semaya. Ghalib-ghalib semaya ni ada semaya yang tidak ada salah satu dua ni, ataupun tak ada dua-dua. Lagu mana? Antaranya ialah apabila kita semaya tak ada. Dia semaya tu kayak gerak mulut ya. Dia rokok tak ada. Antaranya, jenazah. Semaya jenazah. Oh, hebat abang kita. Semaya jenazah. Mulut. Kita baca ya dah. Akak tak baca takbir, baca Fatihah, baca selawat, baca doa. Sunat sahaja. Tak, akak takbir sunat. Diri sunat. Boleh jadi kita semaya duduk. Tak perlu berdiri. Jenazah tidak memerlukan perbuatan. Jadi kalau kita kata kita tidak masukkan perkataan ghalib, jadi ghalib. Antara lain semaya yang hanya ada perkataan tak ada perbuatan, contohnya kita kena ikat. Orang panggil batal pokoknya tak? Masuk waktu semaya, apa tindakan kita? Wajib semaya. Walaupun tayamum, kita semaya hormat waktu. Kitanya duk baca, kitanya tengah semaya, tapi tidak ada rokok perbuatan ketika tu. Begitu juga orang yang sakit misalnya, dia hanya boleh gerak mulut sahaja. Maka ketika itu dia semaya. Situasi yang lain hanya perbuatan, tak ada perkataan. Contoh lagu mana? Semaya orang yang bisu. Tak tu biasa orang. Jadi perbuatan semaya sahaja yang kita nampak. Duduk bangun, durung, sujud.
tiga, dua-dua tak ada. Perkataan tak tubik kat mulut dia. Perbuatan pun kita tak nampak. Ataupun dia sakit. Nak gerak pun tak boleh, mulut pun tak boleh nak gerak. Jadi masih lagi dinamakan sembahyang. Jadi kita ni nak ceritanya bab sembahyang tu. Dia sembahyang, yakni yang diwajibkan ke atas tiap orang Islam tu 5 waktu pada sehari sembahyang. Ada 5 waktu yang wajib untuk kita sembahyang. Maknanya dalam sehari ada 5 kali lah. Berdasarkan waktu-waktu yang tertentu. Kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu diwajibkan ke atas orang Muslim akan sebagai ketetapan waktu. Lepas daripada peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Adapun ketika mana perjalanan waktu asalnya 50 tetapi dikurangkan menjadi 5 waktu. Cuma ada orang tanya sebelum Isra' Mi'raj sallallahu alaihi wasallam disebut dalam kitab Bujairimi alal Iqna. Begitu juga boleh tengok dalam kitab-kitab syarah sembahyang ni. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadat di Gua Hira. Nabi beribadat dengan cara duduk dalam Gua Hira tu, Nabi duduk berfikir, bertafakur mengenai kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala bagi kepada makhluk. Nabi lari daripada keselabutan yang ada di kota Mekah. Nabi duduk sehinggalah turun wahyu. Jibril buat mari. Pada masa tu Nabi semaya dah. Cuma dalam kitab kata Nabi hanya semaya 2 rakaat sahaja pada waktu pagi. Begitu juga silah pada waktu petang pada waktu pagi waktu orang tak puasa di torokok tu asal-asal semaya yang diwajibkan. Bila malaikat Jibril turun, lepas tu Nabi diwajibkan semaya. Siapalah masa doa diwajib apalah Isra' Mi'raj, Nabi turun semaya bersama Jibril alaihi salam pada semaya yang pertama, iaitu semaya Zuhur. Masih semaya tanpa rokok 4 rakaat. Nabi semaya tanpa rokok asalnya. Bila masuk waktu asar, gitu sejarah semaya ni. Daripada awal semaya 2 rakaat, mula-mula di Gua Hira Nabi semaya duk mikir. Lepas tu 2 rakaat petang tanpa rokok, sehinggalah peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Lepas tu baru kita tengok bilangnya semaya tu dimula dengan Zuhur. Memang betul dalam hadis disebut mula-mula Nabi semaya ialah pada waktu Zuhur. Siapa waktu Zuhur tak ada semaya lagi. Zuhur tu baru malaikat Jibril turun ajarkan kepada Nabi kita cara semaya. Lagi lepas asar tu baru ada rokok dan selanjutnya. Habis itu. Jadi dia kata sini ada 5 waktu sehari semalam. Dengan awal waktu akan sebagai wajib yang diluaskan. Kita ni bila masuk je waktu semaya, tandanya dengan kita tengok matahari. Bila masuk je waktu semaya, wajib dah ke atas tubuh
diberati dengan hukum wajib semaya. Tapi wajib semaya ketika tu dia namakan sebagai gapo dia pula wajib muwasak yang diluaskan ni. Syekh Wahbah Zuhaili, seorang ulama di Syria, tu Fiqhul Islam wa Adillatuh ataupun Mawsu'ah Fiqhiyah. Dia ada buat antara kitab usul fiqh, dia ada juga dua. Wajib ni banyak pembahagian dia mengikut sudut pandang yang berbeza. Bila kita tengok sudut pandang waktu ni, ada wajib secara mutlak, ada wajib yang muakkad. Apa maksud mutlak? Maknanya ibadah kita sedekah. Ada ke terikat kena sedekah pagi, petang, malam? Tak ada, bebas. Ataupun kita kata kita nak qada puasa ke syarat tetap ke, kena puasa hari Isnin saja, hari Rabu tak boleh nak puasa, tak ada. Maknanya kita bebas. Uzur syar'i. Hak tu orang panggil wajib mutlak. Secara mutlak, tidak terikat dengan mana-mana waktu. Tusa. Wajib yang ada waktu-waktu dia. Kewajipan yang ada tempoh dia. Baik. Kewajipan yang ada tempoh. Yang kedua, mudayyak. Muwassak ni wajib yang diluaskan. Gapo maksud wajib yang diluaskan? Nak dibandingkan dengan tempoh untuk dia buat, tempoh pelaksanaan dia tu untuk dia buat ibadat. Kita semaya tu berapa minit lah kalau kira lah. Rasanya 2 minit teluh dah kalau jenis semaya cepat. Waktu semaya tu daripada kalau zuhur lah kita kata pukul 1 sampailah pukul 4 dah contoh. Ada 4 jam dengan minit tu teluh duduk dalam 4 jam. Orang panggil muwassak. Maknanya 2 minit tu boleh nak kata awal waktu. Panggil muwassak. Waktu untuk kita lakukan ibadat tadi tu Tuhan bagi kelonggaran. Nak dibandingkan waktu, dia ada waktu mudayyak, kewajipan yang mana waktu pelaksanaan dia tu bobo teluh dengan waktu. Bila mana kita masuk bulan Ramadan, wajib untuk kita berpuasa Ramadan. Dia kalau kita nak puasa qada, adanya puasa Ramadan sahaja. Kita nak puasa sunat tak ada ketika tu. Kita nak puasa qada tak ada, nak puasa nazar tak ada. Hanya hak ni orang panggil mudayyak. Jadi semaya ni asalnya ialah muwassak, diluaskan, bebas. Kita nak semaya pukul 1 tak. Waktu dia. Tapi dalam sepanjang tempoh tu kewajipan ada atas tubuh badan kita. Wajib semaya tu ada. Sehinggalah kita tadi tu hilang daripada tubuh badan kita. Lega dah lah lepas kita semaya. Jadi dia kata sini wajib atas tiap daripadanya masuk waktu semaya akan sebagai wajib yang diluaskan dia kewajipan hingga bahawa tinggal daripada waktu, yakni mana lulus, yakni teluh. Sehinggalah siapa tempoh masuk qada masa dia bobo semaya ya. Jadi apa? Mudayyak. Wajib dah semaya ketika tu. Maknanya sebelum habis waktu zuhur, misalnya sebelum pukul 4 tak diluaskan dah. Ketika tu wajib juga kita kena semaya.
Tak boleh dah nak buat KJL lain. Kena semaya juga dah. Tika tu orang panggil. Sebabnya kalau kita tak semaya tika tu, dia jadi semaya di luar waktu. Sini berazam maknanya kita orang panggil tetap dalam hati bahawa bila kita masuk waktu semaya, kita tu kita tetap kita nak semaya lepas ni. Sebab apa kita kata kena wajib azam? Sebabnya salah kita mati kalau dikira lalai menunaikan kewajipan. Tapi kalau kita niat dah, kita nak semaya mana muka dua. Tengok bila tengok dalam buku amalan kata dia tak semaya. Tapi bila tengok dalam hati, dia niat dah ni dia nak semaya muka dua. Maka dia masuk je waktu semaya. Dia waktu ira ya tak cara pun. Tiba-tiba pukul 1.30 kena tepuh kereta. Sebab dia tak semaya. Wajib jadi tu dia kena semaya bila cukup syarat. Sebab itu dia kata dengan awal waktu sebagai wajib yang di luar. Nak azam lalu dalam hati. Kita nak semaya. Pukul berapa. Tengok pukul 2 tak ada juga. Azam pula. Pukul 2.30 nak semaya pula. Kena gitu. Habis itu. Bila dia kata barang yang lulus dikerjakan dia, maka sempitlah lain dan wajiblah sembahyang pada ketika itu dengan bersegera. 5 minit nak habis dah waktu semaya, maka ketika tu tak boleh buat KJL lain dah. Ada orang ajak makan. Kena semaya dah ketika tu. Kalau tak semaya juga dosa. Maka tiada gugur sembahyang daripada seorang mukallaf. Seorang sini dengan mana seorang mukallaf. Bukan kata semata-mata orang Islam tidak ni. Tetapi apa dia ni? Seorang ni dia akan masuk dalam syarat wajib. Jadi seseorang tu dia kata tak akan gugur kewajipan semaya dan jikalau bersangatan atasnya semaya juga. Orang tino nak beranak lolo dah. Kena semaya juga. Jika tidak ada selama ada akalnya, selagi mana ada akal fikiran dia warah, dia kena semaya. Walaupun tengah perang. Pedai duk berlawan dengan orang kafir ni. Time tu kena semaya lagi. Cuma cara dia dia ada cara dia. Gitu. Kewajipan tak akan gugur. Melainkan kalau akal kita hilang, barulah gugur. Melainkan apabila hilang akal dia, maka ketika itu barulah gugur kewajipan dia. Itu pun dengan ketiadaan sengaja daripada gila. Tetapi kalaulah dia ni sengaja menghilangkan akal dia, misalnya dia sengaja minum arak menyebabkan wajib dia kena semaya. Tapi tu memang tak semaya lah. Maknanya teka tu dosa dia. Selepas dia sedar, wajib dia semaya. Iaitu orang yang sengaja menghilangkan akal. Tanya gila dia tak boleh semaya. Kewajipan semaya. Lepas dia khabar. Tapi nak banding dengan sains dia buat gila secara automatik tu, hak tu tak kena semaya. Dia hilangkan akal. Samalah benda-benda lain. Isak gel ke, teh dadah ke, cocok ke apa ke.
kewajipan tadi tu tak gugur daripada dia. Walaupun ketika tu dia memang tak sah dia sembahyang. Nak katanya wajib dia qada selepas daripada dia sedurkan baginya bagi seorang pada mentakhirkan dia sembahyang ataupun solat tadi itulah di dalam hadar daripada waktunya. Hadar maknanya bukan atau orang panggil hadar. Dia kata tak boleh kita nak memperlewatkan sembahyang keluar. Sini dia nak cerita dah sikit-sikit bahawa kalaulah seseorang tu dia musafir, boleh dia memperlewat jamak takhir ataupun dia memperawalkan sembahyang dia daripada waktu, orang panggil jamak. Tak boleh gitu. Tak. Tak boleh. Jadi kalau orang yang tak musafir dia kata tak boleh nak mentakhirkan. Dan jika banyak pekerjaan kerja lah, nak cari rezeki, boh duit kerja tak boleh. Kalau kita kapung, duk sibuk layan tetamu. Contohnya bila kenduri kahwin, mau ayah segala. Tak, tanya ustaz apa hukum kita buat kenduri, kita ikut hukum muktamad tak boleh. Tak boleh. Orang rajin demo tu nak jamak time tu. Moleknya gitulah, biar tetamu tu mari tanya duk mana tuan rumah, tengah sembahyang, baru tetamu khabar Allah, hamba tak sembahyang lagi. Siapa-siapa tak ingat ke Tuhan, tak boleh. Nah, walaupun ada perbahasan ulama, hamba tak ceritalah. Tapi nak katanya kena sembahyang. Melainkan, dia ada pengecualian juga. Boleh juga kita sembahyang di luar waktu. Dia kata dengan tiada sebab bermain-main. Sini kita masuk dah dalam bab keuzuran sembahyang. Hari tu kita usul bab keuzuran sembahyang. Sini dia sebut salah satu keuzuran sembahyangnya ialah apabila seseorang itu lupa dengan tiada sebab bermain-main. Bukan kata duk sibuk dengan benda yang lara. Main sini ni boleh jadi banyak haram ataupun benda yang makruh ataupun benda yang sia-sia saja-saja. Dia lupa tu dengan sebab bukan dia duk sibuk buat kerja, duk menulis kitab kau misalnya, ralik duk menulis. Siapa-siapa orang uzurkan. Ataupun dia sibuk duk mengajar. Ada juga. Sibuk duk mengajar tak khabar. Berlaku sungguh kau. Duk Mesir dulu kita mengaji dengan seorang ulama muda lah daripada Kunati. Kunati ni dalam bahasa moden ke apa negara orang kulit gelap lah. Dia mengajar nahwu sorah. Syekh Fauzi Kunati, siapa biasa klik ke Facebook dia tahu lah. Dia mengajar ni tak serupa orang lain. Di Mesir ni tak serupa Malaysia mengajar. Kita mengajar sini setengah jam. Paling lama sejam. Kalau sejam tu pun orang duduk panah punggung dah. Sama ada makmum atau betul buat mengajar ni pun dia panah punggung dah lah sejam tu. Tapi di Mesir ni dia tak mengaji semata-mata ni. Sekali mengaji paling kurang 2 jam. Standard seorang syekh mengajar. Mengaji kitab ni 2 jam. Kadang-kadang 3 jam. Nyanyi je. 3 jam ngaji tak orang. Tapi syekh ni lama pada orang lain lagi. Tak khabar. Dia mengajar tu tak khabar. Tak bawa kitab. Dia mengajar memang dia tak pernah bawa kitab. Kitab ni dia ingat. Dia baca kitab kecil tapi dia ingat kitab syarah. Sebutir-sebutir ada syarah tu dia sebut. Kata gila dah syekh ni.
Hebat dia. Kalau siapa ada sayang-sayang duk ngaji Mesir, ya biasa ngaji Syekh Fauzi Kunati. Dalam bulan puasa, sebab tak ada kelas lain, dia mengajar daripada waktu pagi siapa dekat nak buka puasa. Tu pun orang pun ingat kata nak buka puasa dah Syekh. Kalau tidak dia ngajar lagi. Dia galik dia mengajar. Jadi kita ni pernah mengaji dengan dia daripada Zuhur rapat nak asal tu kita ingat. Rapat nak gorik tu. Orang pun ingat ke Syekh. Syekh asal tak semaya lagi. Baru berhenti. Semaya ramai-ramai gaduh-gaduh. Dia molek tu orang baik. Sambung semula. Sambung semula. Gitulah. Nak katanya dia tak khabar. Kalau jenis tak khabar gitu, salah anak murid ni ju supaya kita orang Melayu ni tak kecek. Buat tegur tu orang Arab. Kalau orang Melayu fatwa ni Malaysia sama telah tak kecek orang Malaysia ni. Dia berju tu, dia tak tegur Syekh. Ataupun Indonesia dia tegur sikit. Buat nak tegurnya orang Mesir ataupun orang kulit hitam juga. Dia tegur Syekh tak semaya lagi. Baru Syekh khabar. Kalau dia ngajar orang Melayu saja memang sama telah lah kita tak semaya dah itu. Sebabnya Syekh tak ingat. Sebabnya bila dia duduk dalam bangunan gini, dia tak tengok dah je dia tak tengok cuaca luar, dia tak tengok. Dia tak apa, ngajar serik. Kita ni anak murid tengok je semua. Lebih-lebih sambil ni hasad dah sebelum. Ya khabar semua. Syekh ni tak khabar. Kalau gitu dia kata diuzurkan. Sebabnya tak khabar. Sebab dia tak sengaja. Nah, dia tak sengaja. Ataupun contoh kita duk kerja lah, contoh duk kerja, duk tukar tak khabar. Hak tu diuzurkan. Tak sengaja ni. Dosa yang pertama. Bab lupa. Cuma bab lupa ni hang nak cerita sini lah. Tak ada habis juga bab ni, maaf lah hang cerita gini. Ya lupa ni ada dua benda. Lupa sini dengan sebab tidak disengajakan. Maknanya sesuatu yang tidak dilarang lah. Maknanya tanya waktu semaya tu dia buat benda-benda lain. Dibenarkan. Dia tidak berdosa, cuma dia wajib kena qada lah kau ni. Tapi dia tidak wajib qada secara segera. Tidak wajib qada dengan segera. Tetapi kalau dia lupa dengan sebab bermain-main, lepas ni dia akan cerita. Contoh dia buat benda-benda yang lara, dia wajib qada dengan segera. Dia wajib qada dengan segera. Lepas ni dia akan cerita dah. Jadi lupa sini dengan tiada sebab bermain-main. Yang pertama. Yang kedua, atau tidur ia seorang dahulu daripada masuk waktunya, waktu semaya. Sebelum orang bel tu dia tidur dah, dan tiada jaga melainkan kemudian daripada luput semaya, luput waktu semaya, maka diuzurkan dia seseorang tadi. Diuzurkan dengan mana maka dimaafkan. Maknanya tak dosa. Seseorang yang mana dia tidur sebelum masuknya waktu semaya, dia tidak jaga, maknanya dia tak khabar, dia tak sedar, melainkan setelah mana masuk waktu semaya yang kedua. Maka ketika itu juga dia ni diuzurkan. Diuzurkan. Jadi bab tidur ni masalah juga ni. Bab tidur ni masalah sebab ada orang ni dia tidur, dia boleh khabar. Hak ni dia tak khabar, lepas tu tengok-tengok orang bel. Tak apa dia uzurkan. Tapi ada orang ni sebelum dia tidur tu dia tahu dah. Kalau dia tidur dia tak khabar. Jenis ada orang tidur, orang panggil, orang Kelantan panggil tidur apa? Tidur mampu. Kalau orang luar orang panggil tidur mati. Ya orang luar tidur mati. Kita tidur mampu jahat lagi. Jenis tidur mampu ni lagu mana hukum dia? Dia bagi dua hukum. Boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Tidur sendiri tu haram tu. Makruh bila dia yakin boleh bangun pada waktu yang menyebabkan dia boleh dia bangun semaya. Makruh dia tidur. Tetapi kalau dia tak yakin, tika tu berdosa dia. Pertama kerana dia tidur, yang kedua kerana dia solat di luar waktu lepas ni. Jadi di sini timbul persoalan. Kalau kita tengok orang tidur tak semaya, lagu mana kita ni? Nak geruk dia ke lagu mana? Tengok. Kalau dia tidur tu sebelum masuk waktu semaya, sunat kita geruk. Contoh anak kita kofon-kofon dah subuh dia tidur sebelum waktu subuh lagi, sunat kita geruk dia. Bangun-bangun waktu subuh.
Ni bak geruk ni dah, bak geruk. Kita sunat kita geruk dia ataupun sayang kita letih. Asalnya dia niat nak qailulah. Maknanya nak berehat waktu tengah hari ke panas, nak berehat dulu baru nak semaya. Jadi dia rehat dulu, orang bubel. Kita masuk waktu semaya dah. Bangun kau bocik ni sunat kita geruk dia sebab dia tidur sebelum waktu masuknya waktu semaya. Tapi bagi orang yang mana dia ni tidur selepas waktu semaya, kita tahu orang bedah dia pun kita tidur, kita pun semaya, kita pun khabar tak semaya lagi dia. Apa hukum ketika tu kita geruk dia? Wajib atas dasar amar makruf nahi munkar. Sebabnya dia wajib dah semaya tadi tu. Dah kita ngaji dia kan, bila masuknya waktu semaya wajib dah atas dia. Tengok-tengok dia pergi tidur. Jadi mungkin takut terlajuk dia tidur, maka wajib kita geruk. Wajib kita geruk. Gitu ke? Bagi orang geruk. Bagi orang geruk. Cuma ada juga orang bagi orang yang tidur sebelum waktu semaya, sunat kita geruk. Tapi kalau kita yakin kita geruk tu dia tak bangun, ataupun dia bangun dia tidur semula, jangan geruk. Sebabnya kalau kita geruk dia khabar tak main lagi, lepas tu dia tidur dulu. Dosa dia. Tak pasal-pasal dosa dia. Ada nama ayat ni. Dia asalnya tidur sebelum semaya. Dia tak berdosa kan, ada kita cerita tak? Kalau dia lepas, tiba-tiba sunat kita geruk, kita pun geruk dia. Dia pun khabar, lepas tu dia tidur dulu. Siapa tu habis waktu semaya? Tak pasal-pasal dia dosa. Kalau kita yakin dia ni jenis tak boleh bangun, jangan geruk. Tapi kalau kita yakin boleh bangun, kita geruk. Kalau dia tak bangun juga tu geruk lagi, cuai tak apalah. Siapa tahat tu nak kata ni? Amar makruf nahi munkar. Habis. Jadi dia kata, atau tidur ia dahulu daripada masa waktunya waktu semaya dan tiada jaga melainkan kemudian daripada luput-luputnya waktu semaya, maka diuzurkan, maknanya dia tidak berdosa tetapi wajib dia qada. Adapun jika luput ia seorang dengan sebab bermain-main, boleh jadi dia main sini dengan benda yang haram, contohnya dia berjudi ataupun berzina, minum arak, ataupun dibuat benda yang makruh, contoh main catur. Main catur dalam mazhab Syafi'i kita ni dia kata makruh. Sebabnya melalaikan. Galik orang main ceh ni, main haji lah mudah. Kalau orang Kelantan kita main haji, makruh. Cuma pendapat mutakhir ni kata benda lain lagu lagi lah ni. Berat lagi main Dota ke apa tu lagi lah. Nak katanya benda-benda kita duk main, kita tak khabar, tengok-tengok habis waktu semaya, maka tiada diuzurkan. Maknanya kalau dia tak semaya, dosa. Duk main haji tak khabar, serunya pergi haji. Apa-apa yang semaya tak semaya. Haji menipu ni. Maka manakala luput akan seorang satu fardu dengan tiada uzur, dia tak ada semaya, yang mana semaya itu adalah satu kefarduan ke atas diri dia tanpa keuzuran, wajib diqadakan dengan bersegera. Wajib kena qada selalu. Tak boleh nak buat benda-benda lain. Hak ni tengok aplikasi ke pada waktu subuh. Kalau orang tak semaya waktu subuh, tengok. Dia tak semaya waktu subuh tadi tu ada uzur ke tak ada uzur? Kalau dia tak khabar tu, maknanya dia ada keuzuran, bukan keuzuran. Learning orang gerak dah, dia pergi tidur semula. Ada uzur tak? Tak ada uzur. Wajib lepas dia bangun kena qada selalu. Dia tak boleh nak pergi makan nasi dulu, dia nak pergi buat kerja lain dulu, tak boleh. Dia wajib kena qada selalu. Sebab dia tinggal waktu subuh tadi tanpa keuzuran. Salahlah dia tak qada juga, dosa tu. Tuk dosa. Siapalah dia qada. Nak bahaya ni bagi orang tinggal semaya. Sebab tu besar sangat dosa orang tinggal semaya. Bagi orang khabar, kalau tak khabar lagi lah. Hak ni yang tiada uzur, wajib dia qada dengan bersegera. Dan jika luputnya dengan uzur, contohnya dia tak semaya subuh tadi tu sebab tak ingat rasa, ataupun handset dia tak bunyi, bini pun tak geruk, tak lelaki bini tak bangun, dia kata wajib diqadakan dia atas berlambatan. Berlambatan dengan mana? Lepas dia bangun tidur, tak wajib lagi dia qada. Maknanya tak wajib selalu. Dia boleh nak makan, nak minum, boleh jadi dia nak qada pada waktu duha ataupun nak qada waktu zuhur kari pun tak apa, asalkan dia tak matilah. Kalau mati dosa lah juga. Maknanya boleh dia nak qada berlambatan. Tidak ditetapkan waktu dia. Tapi kalau dia tinggal tadi tu dengan tiada uzur, wajib bersegera. Dan yang afdalnya
yang terlebih banyak pahalanya disegerakan dengan qadanya. Moleknya dia qada selalu. Jangan lambat-lambat, takut mati. Mati tak pasal-pasal, jumpa malaikat-malaikat maut tak pasal-pasal. Maka 5 waktu yang difardukan itu, dia nak masuk dah. Gapo dia 5 waktu semayang membaca laju-laju? Pertamanya Zuhur. Semayang mula-mulanya Zuhur, bukan waktu subuh dah. Maka awal waktunya waktu Zuhur. Kemudian daripada gelincir matahari, yakni bila mana matahari berpindah daripada pihak timur jadi ke barat. Bayar berpindah daripada barat ke timur. Dan akhirnya akhir waktu Zuhur apabila jadilah bayang-bayang tiap sesuatu itu seumpamanya kita letak setia di padai. Panjang dia 5 cm. Biar bayar dia tu sampai 5 cm juga. Barulah habis waktu Zuhur. Kita nak cek waktu Zuhurnya bila kita letak batai ataupun tiang di padai. Mula-mula bila mana matahari naik, bayar duduk di barat dah. Bayar di barat, matahari duduk timur naik. Bila matahari duduk atas duduk pucuk tadi, tak ada bayar. Tak ada bayar. Bila dia gelincir, dia masuk je ke arah barat, bayar naik ke timur. Situ tu dah jadi waktu Zuhur. Bila habis waktu Zuhur, bila mana panjang bayar-bayar sama dengan panjang tiang tadi. Tiang sesuatu tadi. Lain daripada bayang-bayang zawal. Apa dia bayang-bayang zawal ni? Nak kenal bayang-bayang zawal ialah ketika mana matahari teguk di atas kepala kita, time tu ada bayang-bayang yang mana tak gerak. Sebabnya kedudukan matahari dan juga bumi ni, dia bukan duduk straight tak. Dia menyerung sikit. Menyebabkan akan ada juga bayang-bayang ketika mana matahari teguk di atas kepala. Hak tu orang panggil bayang-bayang zawal. Berapa cm kita kira? Ataupun berapa mililiter? Kita kira lah. Jadi kena tolak hak tu. Contoh panjang dia 5 cm. Panjang bayang-bayang zawal ni 0.5 cm. Jadi ketika mana panjang bayang-bayang 5 cm, adakah telah berakhirnya waktu Zuhur? Tak lagi. Walaupun bayang-bayang tu sama dengan tiang tadi. Sebab apa? Sebab kita tak tolak lagi bayang-bayang zawal tadi. Bila habis waktu Zuhur? Apabila panjang 5.5 cm. Kena ambil kira 0.5 cm tadi tu. Sebab ketika tu bayang-bayang masih ada ketika mana matahari tegak di atas kepala. Atau orang panggil bayang-bayang zawal. Ni time ada tari lah, time hujan. Itu payah nak jumpa ni. Ni kan ada time tari. Dan keduanya asar. Waktu semayang asar. Maka masuk waktunya asar daripada lihat atas bayang-bayang. Apa ni? Daripada lebihnya atas bayang-bayang seumpamanya. Masuk waktu dianya bila berakhir waktu Zuhur. Maknanya bayang-bayang tadi tu lebih daripada panjang sesuatu perkara tadi, berkekalan ia hingga jatuh matahari. Matahari jatuh berdebok ni? Tidak. Jatuh matahari sini maknanya jatuh pada ufuk langit. Jatuh sini maknanya jatuh pada ufuk pandangan mata kita, matahari telah jatuh ke dalam ufuk langit. Ketika tu barulah habis waktu asar. Bila habis yang waktu asar, masuk waktu maghrib. Ketiganya maghrib, maka masuk waktunya waktu maghrib. Kemudian daripada jatuh matahari. Maknanya bulatan matahari tu, bukan cahaya matahari. Sebab matahari ni dia ada banyak cahaya kan. Ada waktu merah, oranye, kuning. Maknanya bulatan matahari tu, bila kita nak tengok, mudahnya tengok di patah. Tapi kalau kita tengok di bunuh payung ni tak nampak jelas gitu. Sebabnya dia ada orang panggil apa ni? Apa ni? Payah nak nampak. Lepas tu dia kabur-kabur. Payah. Mudah nak nampaknya duk patah ataupun di tempat padai baru nampak. Jadi jatuh bulatan matahari tu di ufuk langit, berkekalan ia hingga sempurna hilang syafaq merah. Syafaq maknanya gelombang merah. Sebab matahari ni dia ada gelombang merah tu kan. Selepas daripada bulatan matahari tu hilang syafaq merah, barulah habis waktu maghrib. Habis maghrib masuk waktu isyak. Dan keempatnya isyak. Maka waktunya kemudian daripada ghaib syafaq yang merah
Berkekalan ia waktu isyak hingga naik fajar sodik. Fajar dia tak serupa dengan matahari. Fajar ni adalah satu cahaya di atas langit. Fajar ada dua, ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Fajar nipu, fajar sebenar. Lagu mana nak cek? Kalau orang ngaji falak dia kata fajar kadzib, cahaya tu straight ke langit. Tu fajar kadzib. Kalau siapa-siapa biasa mendaki gunung, naik gunung Setong ke apa tu, dia biasa tengok naik straight. Fajar sodik ni lagu mana? Dia duk gini. Tak, yalah ke ni? Kau terbalik apa dia? Asyik dah. Tak. Dia panjang gitu. Yalah ke ni? Kita tukar. Asyik dah. Gitu dah. Dan kelimanya waktu semaya subuh. Naik yang fajar sodik, masuk waktu subuh, maka waktunya waktu fajar waktu subuh, kemudian daripada naik fajar sodik, berkekalan ia waktu subuh hingga naik matahari. Naik yang matahari, maka habislah waktu subuh, habis itu. Wallahu alam bisawab. Sampai sini. Lepas ni kita masuk bermula syarat wajib semaya. Siapakah yang diwajibkan ke atasnya sembahyang, dia akan cerita lepas ni beberapa syarat dia. Lepas tu baru kita masuk syarat-syarat sah bagi sembahyang.